Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustaz harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera insya-Allah. Jadi untuk memberkati pengajian kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم زدنا رزقا حلالا كثيرا وإيمانا صحيحا وعلما نافعا وصحة جيدة وزكاء عاليا وقلبا صافيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمدلله رب العالمين. Okay, hari ini kita akan belajar tentang bidang Jawi Pendidikan Islam tahun 3. Okay, apa yang nak kita belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan perkataan imbuhan. Okay, perkataan imbuhan, kita tengok slide yang pertama. Okay, objektif pembelajaran. InsyaAllah murid-murid akan dapat membaca teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan. Yang kedua, murid-murid insyaAllah dapat menulis teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan. Okey, kita berkenalan dengan apa itu imbuhan. Okey, tengok. Imbuhan ialah diletakkan pada kata dasar untuk mengubah fungsi kata tersebut. Okey, tengok slide yang seterusnya. Contoh. Tengok. Kata dasar yang pertama, jatuh. Ini jawinya, ni ruminya. Jatuh. Okey. Kemudian dimasukkan perkataan imbuhan. Dimasukkan imbuhan. Okey, di depannya diletakkan ter. Okey, sama dengan rumi juga ter. Okey. Daripada kata dasar itu bila dimasukkan imbuhan, maksudnya dah jadi berbeza. Terjatuh. Terjatuh. Okey, tengok perkataan yang kedua. Kata dasarnya kejar. Kejar. Dimasukkan kata dasar di. Okey, kalau dalam Jawi di. Okey, dia akan jadi sebutannya dikejar. Dikejar. Okey, tengok kata dasar yang kedua. Lari. Lari. Okey, dimasukkan imbuhan ber. Jadi dibacanya berbeza. Berlari. Berlari. Okey, inilah contoh kata dasar yang digunakan dalam 3 perkataan. Okey, perkataan yang berwarna itu adalah perkataan imbuhan dan ia bersifat mendatang dalam kata dasar. Apa maksudnya? Okey, yang berwarna ni, kuning, hijau dan pink. Okey, yang warna hitam ini adalah kata dasar, yang berwarna ini adalah imbuhan. Jadi apabila masuknya elemen ataupun yang dinamakan imbuhan itu tadi ke dalam kata dasar, maka imbuhan itu mengubah maksud asal perkataan tersebut. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Contoh imbuhan awalan. Imbuhan awalan be, te, me, pe, se, ke, de. Okey, tengok imbuhan awalan yang pertama be. Okey, ada be dan ber. Okey, yang kedua te, ada juga ter. Tengok yang ketiga me, mem, men, meng. Okey, tengok yang keempat pe, per, peng, pem, pen. Dan yang kelima se, ke, de. Okey, kita mari baca bersama-sama Ustaz.
Okey, tajuk artikel ini Indahnya Negaraku. Baca dan faham. Pada minggu lepas, kami sekeluarga telah bercuti ke pantai timur. Saya terlalu gembira dapat bercuti di Kuala Terengganu. Ibu hanya mampu tersenyum. Percutian kami ke sana dengan menaiki kapal terbang. Kami bertolak dari KLIA terus ke Kuala Terengganu. Semasa di lapangan terbang, kami terserempak dengan pemain badminton tersohor dunia, iaitu Datuk Lee Chong Wei. Lalu kami bergambar bersama-sama. Semasa memasuki kabin pesawat, pramugari menyambut kami dengan penuh mesra. Penumpang duduk mengikut nombor yang tertera pada tiket. Setelah pesawat berlepas, pramugari mula menghidang makanan kepada semua penumpang. Kami berasa amat senang hati dengan layanan yang diberikan. Penerbangan kami mengambil masa selama 45 minit. Okey? Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 46 dan 47. Okey? Perkataan yang berwarna merah itu adalah kata dasar yang mengandungi imbuhan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey? Jom kita bina perkataan imbuhan awalan. Okey, baiklah. Minggu ini kita nak berkenalan dengan perkataan imbuhan awalan ber dan ter. Bagaimana kita nak mengeja perkataan yang mengandungi imbuhan ber dan ter dalam tulisan Jawi. Okey, baiklah. Apabila kita nak mengeja tulisan Rumi ke dalam tulisan Jawi, pertama kita perlu tentukan suku kata untuk setiap perkataan. Baik, suku kata untuk setiap perkataan yang hendak dieja. Yang kedua, apabila hari ini kita akan masukkan imbuhan, jadi barulah kita lihat imbuhan yang dimasukkan ke dalam perkataan tersebut. Yang pertama, kita perlu lihat suku kata. Yang kedua, barulah kita lihat imbuhan apa yang dimasukkan ke dalam perkataan. Okey, walaupun dimasukkan imbuhan, kata dasar tersebut tetap dieja mengikut ejaan asal. Sebab imbuhan hanya sebagai pendatang, manakala kata dasar adalah kata akar, kata asal bagi sesuatu perkataan. Okey, kita nak tengok contoh. Yang pertama, perkataan imbuhan ber. Okey, contohnya kita nak eja perkataan berikut. Okey, perkataan berikut. Ber. Okey, saya pisahkan ya dulu. Imbuhan dan kata dasar. Okey. Berikut. Okey, nampak tak? Berikut. Okey, ber adalah imbuhan, ikut adalah kata dasar. Okey, apabila kita nak mengeja Jawi, yang pertama kita kena bahagikan mengikut suku kata. Okey, jangan lihat kepada imbuhan tapi lihat kepada kata dasar. Kata dasar dia adalah ikut. Okey, ikut ada dua suku kata. Suku kata pertama i. Suku kata kedua kut. Okey, jelas? Okey. Okey, mari kita eja sama-sama. Okey, ber. Okey, ber samalah ba, ra. Okey. Kita tukarkan tulisan Rumi ke dalam tulisan Jawi. B sama dengan huruf ba. Okey, di sini ber, i. I tidak boleh jadi ya. Sebab
I adalah I pepet. Okey. Tidak boleh jadi ya. Okey. R sama dengan ra. Okey. Jelas? Ini imbuhan. Okey. Perkataan imbuhan. Okey. Selesai imbuhan, kita masuk kata dasar. Okey. Apabila huruf itu dimulai dengan huruf vokal, iaitu di sini huruf I. Huruf I. I tersebut hendaklah ditukarkan kepada jawi dengan huruf alif, ya. Huruf alif dan ya. Okey, huruf I mestilah ditukarkan kepada huruf alif, ya. Okey. Kemudian, okey, ini suku kata yang pertama. Suku kata yang kedua, kut. Kut. Okey. K sama dengan huruf apa? K sama dengan huruf kaf. U sama dengan huruf waw. T sama dengan huruf ta. Okey, nampak? Okey, setelah kita letakkan padanan huruf rumi dengan huruf jawi, barulah kita tukarkan huruf tersebut ke sebelah kanan, sebab jawi ditulis dari sebelah kanan. Okey, tukar ikut aturan, ikut susunan asal tadi. Okey, B sama dengan ba, betul? Okey, ba ra. Okey, baro ber. Okey. Alif ya i. Okey, alif ya i. Okey, kaf waw takut. Kaf waw takut. Okey, ni masih lagi kita buat asing-asing huruf, ya. Ba, ra, alif, ya, kaf, waw, ta. Okey, nampak? Okey, setelah itu barulah kita cantumkan menjadi suku kata. Okey, kita lihat suku kata. Nampak sini? Okey, baro ber. Okey. Baro ber. Alif ya i kaf waw takut. Okey, ini masih lagi dieja mengikut suku kata. Daripada suku kata kita cantumkan menjadi perkataan. Okey, sama je. Barober. Alif dengan ya tak boleh bersambung, tapi ya dengan kaf boleh bersambung. Apabila ya nak bersambung dengan huruf kaf, huruf ya hendaklah dipancungkan kepalanya, maka tinggallah perut sahaja. Okey, tak ada kepala dah ni. Buang, Okey, kita tinggal perut dia sahaja. Okey, alif ya. Okey. Kaf waw ta. Pak? Okey. Inilah disebut huruf perkataan yang ada imbuhan ber dengan ter hendaklah dieja mengikut ejaan kata dasar yang asal. Okey, dieja satu persatu mengikut huruf. Tiada perubahan pada huruf yang dieja. Okey, nampak? Tengok sama-sama. Ejaan berikut bara, alif, ya, kaf, waw, ta. Okey, ini imbuhan yang pertama, imbuhan ber. Cara nak mengeja imbuhan yang ada imbuhan ber. Okey, jelas? Okey, kita lihat contoh yang kedua, perkataan terjatuh sama juga. Hendaklah dieja mengikut ejaan kata dasar. Okey, apabila kita nak mengeja jawi, kita perlu tentukan suku kata. Okey, suku kata jatuh. Sebab perkataan asal dia dan kata dasar dia jatuh. Ter ni adalah imbuhan. Jatuh. Okey, jatuh. Mana perkataan ini adalah dua suku kata. Okey, bagaimana kita nak mengeja? Okey, ter samalah ejaan tara, ter. Okey, tak ada masalah. Kita tengok jatuh,
Okey, jatuh. J sama dengan huruf apa? J sama dengan huruf jim. Okey. A sama dengan huruf alif. Okey, T sama dengan huruf ta. U sama dengan huruf waw. H sama dengan huruf ha. Okey. Ter ni tak masalah ya. Ta, ro lah. Okey, ya tidak boleh dieja, i tidak boleh dieja. Okey, kita nak tukarkan ke sebelah kanan. Okey, kalau takut tertukar, kita tukarkan dia macam ni, ikut susunan dia. Ta, ro. Ta dulu. Okey. Ta, ro. Jim. Alif. Okey. Ta, wa, ha. Okey. Ta, wa, ha. Nampak? Terjatuh. Okey. Setelah kita dah susunkan ke sebelah kanan, maka kita boleh eja mengikut suku kata. Okey, suku kata dahulu. Taro. Ter ni adalah perkataan imbuhan. Taro. Okey. Jim alif suku kata pertama. Jim alif. Okey, ta, waw, ha, toh. Okey, terjatuh. Lepas tu kemudian baru kita bentukkan dia jadi perkataan. Okey, perkataan tarota, jim alif ja, ta, waw, ha, toh. Okey, terjatuh. Nampak tak? Terjatuh. Okey, je jelas. Taro, jim alif, ta, waw, ha. Perkataan ini dieja satu persatu mengikut kata dasar. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita nak lihat perkataan yang dimasukkan imbuhan meng. Okey, imbuhan meng. Okey, contoh perkataan yang dimasukkan imbuhan meng ialah, kita ambil perkataan yang sama juga, ikut ya. Ikut. Meng, imbuhan, ikut kata dasar. Okey. Okey, ingat saya pesan apabila kita nak mengeja perkataan jawi, hendaklah mengeja mengikut suku kata. Okey, kita letak dulu suku kata dia ikut. Kalau dah mahir tak ada masalah. Kita boleh terus eja. Tapi kalau yang masih belum mahir, kita eja mengikut suku kata. Okey, meng tak ada masalah sebab dia adalah perkataan imbuhan. Jadi samalah ejaannya meng. Mengameng lah. Okey. Okey, ikut ni kita lihat ikut ya. Perkataan ikut. Sana kita nak masukkan mengikut. Okey. Mengikut. Kalau ikutnya tadi kita eja I ni sama dengan alif ya. Okey, kut. Kaf, waw, ta, kut. Okey. Apabila kita gabungkan, okey, kita pergi ke sebelah kanan. Okey. Mim, nga, alif, ya, kaf, waw, ta. Okey. Mengikut. Okey. Kita santung pun pula jadi mim, nga, alif, ya, kaf, waw, ta. Betul ke salah ejaan ni? Cuba perhatikan betul-betul. Betul ke salah? Macam ada yang tak kena je dengan ejaan ni. Sebab apa yang tak kena? Kat mana tak kena? Okey, mari kita lihat sama-sama ya. Apabila imbuhan meng dimasukkan ke dalam kata dasar yang dimulai dengan huruf vokal. Huruf vokal. Okey, I,
Okey, huruf vokal I, maka apabila ditukarkan kepada tulisan Jawi, huruf alif, nampak tak? I ni dia alif ya, betul? Alif ya kan? Okey, jadi huruf alif di sini hendaklah ditendang keluar. Okey, tak boleh dimasukkan. Okey, nampak? Tak boleh dimasukkan. Jadi kita buang huruf alif. Okey, terus nga sambung dengan huruf ya. Mengikut. Sebab apa? Sebab imbuhan meng hendaklah dieja mengikut bunyi suku kata. Okey, jelas? Imbuhan meng. Imbuhan meng hendaklah dieja mengikut bunyi suku kata. Ini contoh yang pertama. Maka kita buanglah huruf alif, maka tinggallah ya saja. Mim, nga, ya, kaf, waw, ta. Jelas tak? Faham tak? Atau nak saya beri contoh yang lain? Okey. Nak tengok contoh yang lain? Okey, kita ambil perkataan lain, masih lagi meng juga, imbuhan meng. Okey. Sekiranya imbuhan meng itu dimasukkan huruf selain huruf vokal. Contoh kita ambil imbuhan apa ya? Apa contoh imbuhan meng? Apa contoh imbuhan meng? Kita cuba cari sama-sama imbuhan meng. Kita nak ambil imbuhan menghidang. Okey, contoh kita tengok perkataan menghidang. Okey, perkataan menghidang. Okey. Okey. Menghidang. Oh, jauh ya, nampak tak? Menghidang. Okey, nampak ya? Kita punya whiteboard ni dia magic sikit, dia boleh berjalan ya. Okey, kita tengok perkataan menghidang. Okey, sama juga tak payah je lah ya. Meng sama minga meng. Okey, hidang. Okey, sama, kita kena pecahkan suku kata hidang. Jangan malu buat suku kata. Janji ejaan kita betul. Hidang. Okey, H sama dengan huruf apa? H sama dengan huruf H ya. Okey, I sama dengan huruf ya. D sama dengan huruf dal. A sama dengan huruf alif. NG sama dengan nga. Okey. Apabila berlaku macam ini, kita tengok kita lihat hasilnya. Menghidang. Okey, kita nak eja mim, nga, ha, ya, dal, alif, nga. Okey, menghidang. Kita nak cantumkan dia. Mim, nga, meng. Okey, ikut sukata dulu ha, ya, hi, dal, alif, ngadang. Betul ke tidak ni? Di sini dal, alif, ngadang ni, A ni, alif ni tidak boleh ada di sini ya. Tak boleh letak ya. Sebab apa? Okey, ni ada satu formula lagi. Apabila dalam satu suku kata itu huruf K, V, K, konsonan, vokal, konsonan, dan vokal ini adalah huruf A tersebut tidak boleh jadi alif. Tidak boleh jadi alif. Jadi bagaimana ejaan dia yang betul? Okey, ejaan dia yang betul. Kita nak mengeja terus. Cantumkan dengan imbuhan mim, nga, ha, ya, dal, nga. Okey. Ada tak perkataan atau huruf yang dibuang? Tidak ada. Sebab tu saya dah beritahu tadi, hanya imbuhan meng yang ditambah dengan kata dasar huruf vokal I. Huruf vokal I.
hendaklah dibuang alif apabila dicantumkan menjadi satu perkataan. Contoh perkataan ikut mengikut. Jadi dia dieja mengikut bunyi suku kata. Okey, jelas? Faham? Okey, satu lagi kita nak lihat imbuhan peng. Imbuhan peng. Okey. Tadi meng ni peng. Contoh kita bagi perkataan ajar. Okey, kata dasar ajar. Okey, kata dasar ajar. Kita nak cantumkan dengan imbuhan peng. Okey, peng. Okey, nampak? Peng. Pengajar. Jadi apa? Pengajar. Okey, ini imbuhan awalan ya. Peng campur dengan ajar. Jadi pengajar. Okey. Bagaimana kita nak mengeja pengajar? Okey, pi sama dengan pa. Samalah kita ambil imbuhan peng ni terus ya. Kita lihat tu imbuhan peng. Okey, yang penting kita nak mengeja kata dasar. Okey, kata dasar. Kata dasar ajar ini terbahagi kepada dua suku kata, iaitu pertama a, kedua jar. Jadi ajar. Okey, kita nak mengeja jawi. Peng tak ada masalah sebab imbuhan kata yang mendatang, perkataan yang mendatang. Kita lihat kata dasar dia ajar. Okey, a sama dengan huruf alif. Okey, a sama dengan alif, j sama dengan jim, A sama dengan alif. Tapi boleh jadi alif tak? Okey, ingat tak pesanan saya tadi? Apabila dalam satu suku kata, contohnya jar ni jar ni satu suku kata lah ni. Jar terdapat huruf K, V, K. K, V, K lah konsonan, vokal, konsonan. J ni konsonan, vokal A ni konsonan. Jadi di tengah V ni vokal dia adalah vokal A, yang ini contohnya A ni. Okey. A ni. Okey, A tidak boleh jadi alif. Okey, A tidak boleh jadi alif. Tidak boleh jadi alif. Jadi kita terus pada huruf R. R sama dengan apa? R sama dengan ro. Okey, R sama dengan ro. Okey, tukarkan dia ke dalam tulisan jawi. Mula dengan alif dulu ya. Alif, alif. Jim, jim. Ro, ro. Pak. Alif, jim, ro. Okey, ajar. Kemudian kita masukkan dengan imbuhan peng. Lihat ya, peng. Okey, peng. Jadi, bila kita cantumkan dia, peng ini dia jadi macam mana? Panga alif, jim, ro. Okey, ada tak huruf yang dibuang? Ada tak? Tak ada kan? Kecuali huruf A tadilah. Huruf A ni tak termasuk. Bila dia dieja, dia tetap sama. Okey, yang ini. Okey. Ada tak perubahan ketika nak sambungkan imbuhan dengan kata dasar? Okey, di sini tiada perubahan. Dia hanya berubah apabila kata dasar ini adalah huruf I. Huruf I. Apabila kata dasarnya huruf I tersebut dibuang alif. Okey, jelas? Faham? Okey. Perlu saya ulang sekali lagi tak? Okey, kalau tak faham boleh rujuk semula dengan saya nanti ya. Okey, itu saja untuk hari ini, untuk kita membina perkataan yang mengandungi imbuhan awalan. Okey, bye. Assalamualaikum.